Apa beza tadabbur dan tafsir? Tadabbur kalau ikut Imam Ibn Kathir mentafsirkan surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Quran, tak hendakkah mereka tadabbur Quran? Kata Imam Ibn Kathir, kalau kita ringkaskan tafsiran beliau, tadabbur bermaksud mengamati dan memahami. Kita mengamati ayat-ayat Allah dan memahami ayat-ayat Allah. Dan tadabbur ini agak lebih umum, dia lebih meluas. Diizinkan tadabbur secara meluas. Tapi tafsir dia tidak meluas. Nak tafsir Al-Quran, yang betul-betul pentafsir Al-Quran, pastinya bukan kita. Ulama yang muktabar dengan ciri-ciri sebagai ulama yang disahkan, itu pentafsir. Seperti Imam Ibn Kathir, Imam Qurtubi, Imam Ibn Jarir dan sebagainya. Mereka ulama besar, ilmu tinggi dalam serba-serbinya. Apatah lagi bahasa Arabnya, Al-Quran bahasa Arab. Mereka ulama tafsir. Jadi ada ciri-cirinya yang kita tidak ada ciri-ciri itu. Maka bila sebut tafsir, hanya sekelompok kecil boleh mentafsir Quran. Yang Dr. Daniel bicarakan ini bukan Dr. Daniel sebagai ahli tafsir, tapi hanya memanfaatkan kitab-kitab tafsir dengan menggunakan metodologi yang betul. Dan sebelum boleh kita bincangkan semua ayat-ayat ini, kena kita fahami terlebih dahulu ilmu luas yang dipanggil ulumul Quran, supaya apa yang kita baca dalam kitab tafsir itu pun kita masih boleh terbabas. Tapi disuluh oleh ilmu ulumul Quran, maka kita insya-Allah lah terkawal daripada membuat kesilapan-kesilapan yang jeli. Insya-Allah diletakkan atas ilmu ulumul Quran yang betul. Jadi tafsir ini memang terhad, tapi tadabbur meluas. Artinya ayat itu kita fahami secara umum dan kita manfaatkannya dari kefahaman yang umum itu. Contoh kita baca ayat Quran yang kita fahami secara umum. Contoh apa dia? Wa aqimus solah wa atuz zakah. Tegakkan solat, keluarkan zakat. Secara umum kita faham. Maka semua orang boleh tadabbur, tak salah. Maka hendaklah kita jaga solat. Dalam konteks umum yang betul. Tetapi ada tetapinya, agak lebih elok kalau tadabbur itu berasaskan pada tafsir yang betul, walaupun tak mendetail. Sebab tafsir ini dia meletakkan ayat di atas realnya. Kemudian kita nak bincang aplikasi dalam hidup, silakan. Itu tadabbur. Selepas faham tafsir. Sebab kadang-kala berbahaya kalau kita tadabbur tapi tak faham tafsir. Contoh kita baca ayat hafizu 'ala salawati was salatil wusta, jagalah solat-solat. Itu kita boleh tadabbur. Jagalah solat-solatmu, jadi kita pun bincang, jaga solat utama yang wajib. Semua orang boleh bercakap tentangnya sebab asasnya adalah asas yang basic untuk semua orang. Tapi bila sampai bab yang kedua, jagalah hafizu 'ala salawati was salatil wusta, dan jagalah solat wusta. Wusta dalam bahasa Arab pertengahan, dan jagalah solat pertengahan kamu. Tak boleh kita kata saya rasa, itu berdosa. Tak boleh tadabbur kalau tak faham apa dia solat wusta. Kena buka kitab tafsir. Jadi secara umum saya merasakan tadabbur itu luas, silakan. Tapi kena juga ada panduan tafsirnya, terutamanya dalam membicarakan ayat-ayat tertentu yang tak mungkin akan kita fahami ke mana ayat itu membawa kita tanpa bantuan kitab tafsir. InsyaAllah. Tapi tadabbur boleh dimanfaatkan secara yang lebih umum. Tafsir segolongan sahaja yang mampu memberikan tafsir, sebab dia perlu ada penguasaan juga sikit sebanyak ilmu ulumul Quran dan sebagainya. Tidak hanya ambil kitab tafsir baca begitu saja, tidak, kena ada ilmu-ilmu lain yang diambil di luar kitab tafsir itu, insya-Allah.